Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Lutfan bin Faiz Lutfi. Nombor matrik A1973333. Jadi kami akan bentangkan untuk halaman 86 sehingga 95. Dan setiap nas yang membawa kesamaran adanya penyerupaan, maka takwilnya atau serahkan sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sucikanlah ia. Antara sifat-sifat Allah Taala ialah berlainan daripada segala benda baru. Sifat ini telah diterangkan sebelum ini. Dalilnya bagi sifat ini ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Jadi firman Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Maksudnya tidak ada yang sama seumpamanya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Benda baharu ialah setiap perkara selain Allah Ta'ala. Antara sifat benda baharu ialah ia mempunyai rupa dan tubuh. Ia terdiri daripada beberapa bahagian dan juzuk. Ia juga mempunyai masa, tempat tertentu dan lain-lain. Sementara Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menyerupai sedikit pun ciri-ciri tersebut yang ada pada benda baru ni, juga yang lain daripadanya. Namun kita dapati beberapa nas, iaitu ayat dan hadis-hadis Nabi, sekiranya kita memahami berdasarkan zahirnya sahaja, ia membawa kepada penyerupaan di antara Allah Ta'ala dan benda baharu. Ini bercanggah dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang seumpama dengannya. Al-Quran pula membenarkan sebahagiannya dengan sebahagian yang lain dan tidak bercanggah di antara satu sama lain. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, auzubillahi minasyaitonirrajim, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Maksudnya mereka takut kepada Tuhan mereka dari atas jika diertikan dengan makna zahir mereka. Apa yang terlintas dalam fikiran tentang ayat tersebut ialah Allah Ta'ala berada di atas dan malaikat berada di bawah, sebagaimana raja di atas singgasana dan menteri serta pelayan-pelayannya berada di bawah. Makna ini mustahil ke atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana ia adalah penyerupaan bagi Allah dengan benda baharu. Ulama ahli sunnah mempunyai dua bentuk pentakwilan. Yang pertama, mazhab ulama salaf, tafwid, serah tanpa takwil. Mereka ini ialah ulama yang berada sebelum akhir abad ke-3 Hijrah atau sebelum penghujung abad ke-5 Hijrah. Ertinya golongan sahabat ni tabi'in, pengikut imam-imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Ahmad bin Hanbal, serta ulama-ulama besar mazhab mereka. Mereka berkata zahir daripada ayat-ayat di atas yang membawa kesamaran bukanlah ertinya, dan Allah yang lebih mengetahui dengan kehendaknya daripada ayat-ayat tersebut. Mereka ini menyerahkan maksud ayat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru mazhab mereka dinamakan mazhab tafwid, iaitu makna sebenar bagi ayat-ayat ini tidak diketahui pada pandangan mereka kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pula ialah mazhab khalaf, takwil. Mereka datang selepas salaf. Mereka juga berkata apa yang zahir daripada ayat itu bukanlah yang dikehendaki, bahkan yang dikehendaki ialah sekian. Lalu mereka menentukan sesuatu makna bagi sesuatu ayat yang tidak bererti menyerupakan. Mazhab mereka disebut pula sebagai mazhab takwil. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Maksudnya mereka takut kepada Tuhan mereka yang berada di atas jika diertikan dengan makna zahir mereka. Menurut ulama salaf, maksud di atas di sini ialah atas yang Allah sahaja mengetahuinya, kita tidak mengetahuinya. Ulama khalaf pula berkata maksud di atas di sini ialah ketinggian dari aspek kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, berdalilkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menceritakan kisah kaum Fir'aun yang menipu daya orang mukmin daripada kalangan Bani Israel. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa inna fawqahum qahirun. Dan sesungguhnya kami menguasai dari atas jika diertikan dengan makna zahir mereka. Diketahui bahawa para Fir'aun bukanlah berada di atas Bani Israel dari segi tempat, tetapi dari segi penguasaan. Ayat-ayat mutasyabbih pula ialah ayat yang tidak mungkin difahami secara zahir
sahaja kerana zahirnya bertentangan dengan ayat muhkamat. Allah menerangkan manusia ada dua kelompok di dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Mereka yang hatinya berpenyakit mengikut perkara-perkara kesamaran kerana mahu menimbulkan fitnah, huru-hara dalam masyarakat dan mengeluarkan makna yang memenuhi kehendak hawa nafsu mereka sendiri. Orang-orang mukmin mengambil berat dengan ayat muhkam terlebih dahulu. Mereka tidak menyebarkan kesamaran sekitar ayat mutasyabih. Mereka memohon kepada Allah agar menetapkan hati mereka dan tidak menyelewengkan hati mereka itu. Namun, adakah ulama yang mendalam ilmunya mampu mengetahui makna ayat mutasyabih yang tidak bertentangan dengan ayat muhkam? Ulama mempunyai dua pandangan mengenainya. Pertama, antara mereka yang berkata tidak mungkin kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang ayat mutasyabih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ya'malu ta'wilah ila Allah. Dan maksudnya, dan tidak ada yang tahu takwilnya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini membataskan pengetahuannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman-Nya yang berikut, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Warrasikhuna fil ilmi. Dan maksudnya, dan mereka yang mendalam ilmunya adalah permulaan ayat baru, iaitu ar-rasikhun menjadi subjek mubtada dan yaquluna amanna bih menjadi predikat. Khabar mazhab ini dipegang oleh kebanyakan ulama salaf dan mereka yang menurutinya di kalangan khalaf. Yang kedua pula, antara mereka para ulama ada yang berkata bahawa mereka yang mendalam ilmunya tahu makna ayat mutasyabih selaras dengan ayat muhkam. Mereka berhujah dengan firman Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ya'lamu ta'wilah illa Allah warrasikhuna fil ilmi. Mereka melihat kalimah ar-rasikhun maknanya disandar atau dihubung dengan lafaz Allah. Ini bererti mereka mengetahui takwilnya dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Mazhab ini juga dipegang oleh sebahagian ulama salaf dan majoriti ulama khalaf. Justeru mereka mengeluarkan makna ayat mutasyabih yang selaras dengan ayat muhkam. Baik, kesimpulannya, ulama salaf dan khalaf bersetuju menyucikan Allah Ta'ala daripada penyerupaan dengan makhluknya. Namun, ulama salaf melihat menyucikan itu berserta menyerahkan makna yang dikehendaki daripada ayat-ayat yang memberi kesamaran menyamakan Allah dengan makhluk. Ulama khalaf pula melihat menyucikan Allah itu mestilah dengan mentakwilkan ayat yang memberi kesamaran menyamakan Allah dengan makhluk itu dengan makna yang tidak ada unsur penyerupaan. Maksudnya Allah dengan makhluk ni tak ada penyerupaan. Kita boleh mengambil pendapat ulama salaf dan kita juga boleh berpegang dengan pendapat ulama khalaf. Namun ulama berkata mazhab salaf lebih selamat, mazhab khalaf lebih teguh. Lebih selamat dalam mazhab salaf bermakna apabila anda menentukan satu makna bagi ayat tertentu seperti dalam mazhab khalaf, boleh jadi ia tersalah kerana ia adalah makna yang tidak 100% betul. Dengan itu anda mendedahkan diri anda kepada tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam mazhab khalaf pula, maksud teguh ialah ia lebih kuat dari untuk menolak pengikut hawa nafsu yang mahu menimbulkan fitnah dalam perbahasan ayat mutasyabih untuk menyokong mazhab mereka. Bahkan ia mempunyai makna yang muhkam, iaitu makna yang jelas secara zahir tanpa perselisihan ulama. Nas itu datang kerana makna yang jelas itu dan ia adalah maksud utama daripada nas itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Daniel bin Sekat, nombor matrik A197417. Seterusnya berkaitan dengan ayat Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yadullahi fawqa aydihim. Ayat jika diberikan dengan makna zahir bermaksud tangan Allah di atas tangan mereka. Ulama salaf berkata kami lebih fokus kepada makna utama dan kami tidak berlebih-lebihan dalam memahami apa yang dimaksudkan dengan niat. Kami serahkan maknanya kepada Allah Ta'ala.
Ulama khulaf pula berkata apa yang dimaksudkan dengan yad jika diertikan dengan makna zahir bermaksud tangan ialah sifat perkuasa dan penguasaan, seperti disebut si fulan meletakkan tangannya di tanah tersebut, yang bermaksud penguasaan ke atas tanah tersebut. Semua ulama bersetuju bahawa Allah Ta'ala tidak mempunyai tangan yang kita ada sekarang ni. Jadi diertikan makna yad tu bermaksud Allah tu bersifat maha kuasa atas segala-galanya. Al-Quran kalamullah, bukannya makhluk. Ketika perbincangan mengenai sifat kalam dahulu, dikatakan bahawa sifat kalam itu disebut kepada yang pertama lafaz-lafaz, yang kedua makna yang dituju oleh lafaz, yakni al-makna allazi dallat alaihi al-faz, penulisan dan huruf yang dituju oleh lafaz. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan kalam Allah yang qadim ialah makna yang berdiri dengan zat Allah Azza wa Jalla, sementara lafaz-lafaz dan huruf tidaklah qadim kerana ia adalah bahasa Arab. Orang Arab dan bahasa mereka pula termasuk dalam perkara baru. Berdasarkan perkara di atas, pegangan Ahlussunnah wal Jamaah mengenai Al-Quran itu makhluk ialah seperti berikut. Yang pertama, tidak berbahasa secara mendalam dalam perkara ini dan memandai dengan apa yang dipegang oleh ulama terdahulu, iaitu Al-Quran, tanpa perlu huraian di antara makna, lafaz dan huruf. Yang kedua, jika golongan yang berkata Al-Quran itu makhluk berhujah dengan firman Allah dalam surah Hijri ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Begitu juga ayat-ayat lain yang menunjukkan secara zahir baharunya Al-Quran dan Al-Quran ini makhluk. Maka kita berkata kepada mereka, lafaz Al-Quran dan kalamullah disebut kepada makna, lafaz dan huruf. Seterusnya, mustahil pada hak Allah Ta'ala. Kami telah menerangkan sebelum ini sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Wajib itu ialah perkara yang tidak digambar oleh akal ketiadaannya. Justru lawan sifat wajib ini ialah sifat mustahil bagi Allah Ta'ala, iaitu perkara yang tidak tergambar oleh akal ada perkara itu. Sebagai penjelasan, kami sebutkan wajib bagi Allah Ta'ala itu ada mustahil baginya, tiada. Wajib baginya kidam, iaitu sedia. Mustahil baginya baharu. Wajib baginya baqa', iaitu sifat kekal. Mustahil baginya binasa. Wajib baginya menyalahi segala yang baharu. Mustahil baginya menyerupai yang baharu. Yang seterusnya, perkara harus bagi Allah Ta'ala. Perkara yang harus ialah perkara yang mungkin wujud dan tiadanya dari segi akal. Akal boleh mengabarkan perkara itu ada, akal juga boleh mengabarkan perkara itu tiada. Setiap perkara yang harus dari segi akal, maka ia harus bagi Allah Ta'ala mengadakannya dan menidakkannya, sekalipun ia dianggap mustahil daripada kebiasaannya atau biasanya tidak berlaku. Contoh, seseorang itu kaya adalah perkara harus, maka harus bagi Allah Ta'ala menjadikan seseorang itu kaya. Seseorang itu berilmu adalah perkara harus, maka harus bagi Allah Ta'ala menjadikan seseorang itu berilmu. Seterusnya, 5 perkara yang saling berkait dengan ilmu Tauhid. Dalam kitab Tauhid ada 5 perkara yang berkait antara satu sama lain. Mereka yang tidak mahir dalam perkara ini tidak dapat membezakannya, sehingga membawa kekeliruan dari segi kesimpulannya. 5 perkara itu ialah, yang pertama, ilmu Allah Ta'ala. Yang kedua, menjadikannya perbuatan, iaitu khalqul afal. Yang ketiga, tempat fokus yang dibalas pahala atau dosa, iaitu manatul jaza'. Yang keempat, qada', dan yang kelima, qada'. Yang pertama, perkara pertama iaitu ilmu Allah Ta'ala. Telah diterangkan bahawa ilmu Allah Ta'ala adalah qadim, meliputi segala sesuatu. Allah Ta'ala tahu semua perkara sebelum berlakunya dan ia berlaku sama seperti dalam ilmu Allah Ta'ala. Dengan lain, perkataan ilmu Allah Ta'ala selari dan selaras dengan perkara yang berlaku. Yang kedua, menjadikan perbuatan khalqul afal. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ialah Allah Ta'ala menciptakan sesuatu sebagaimana dia juga menciptakan sesuatu. Jika diletakkan sehelai kertas dalam api lalu terbakar, maka yang menjadikan terbakar itu ialah Allah Ta'ala. Menisbahkan atau meletakkan membakar kepada manusia atau api adalah simbolik. Dalilnya Nabi Ibrahim AS dicampakkan dalam api tetapi baginda tidak terbakar, sedangkan kaumnya tetap berdosa kerana mereka mahu membakarnya. Yang ketiga, tetap fokus yang dibalas pahala atau dosa.
Yang keempat qada, dan yang kelima qadar. Kupasan mengenai qada dan qadar ini akan dibuat kemudian insya-Allah. Perbincangan ini berkaitan menjadikan perbuatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan Allah Ta'ala menciptakan semua benda. Ini tiada khilaf di kalangan mereka yang beriman kepada Allah. Allah juga menciptakan perbuatan makhluk sama ada dengan secara pilihan daripada hamba Allah atau perbuatan luar kawal seperti gerakan jantung, paru-paru, aliran darah dalam tubuh, gerakan orang yang terketar-ketar dengan sebab sakit, sejuk dan selainnya. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.